belakang tu. Ada je sebenarnya hari ni anak Kak Tini tak sihat, jadi tak pergi sekolah. Dapatlah buka laptop. Kalau stop payah juga sebab dalam jalanan tu kan banyak gangguan. Betul. Selalu nampak macam tutuplah kamera tu sikit kan. Ya, ya, Masa ya. pagi ni nampak kat Dini. Memang wajah-wajah kesayangan hamba ni wajah yang rindu. Boleh kot Kak Tini kenalkan diri. Mungkin ramai yang tak kenal. Sebenarnya sangat ramai je adik-beradik kelas ngaji kita yang baru. Mesti diorang kata, siapa Kak Tini? Kan? Kak Tini ni insan biasa yang tak ada apa-apa. Cumanya Kak Tini dah memang join program dengan Herbalife ni 5 tahun yang lepas. Bermula dengan masalah kesihatan lah. Semua orang tahu Kak Tini badan macam bulldozer dulu. Peti ais bergerak dengan sakit yang selalu kena masuk hospital lah, masuk macam tu. Okay. Dengan program dah turun 30 kg. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan mungkin kita tak nak sihat. Masa tu niat bukan nak sihat, tapi niat nak sujud. Tak boleh solat sujud sebab duduk atas kursi. Itulah bila dapat ringankan badan dan dapat sujud tu satu nikmat yang orang yang tak pernah rasa takkan dapat rasa. Tapi orang yang dah rasa macam mana rindu nak sujud tu boleh tahulah betapa nikmatnya kesihatan untuk turunkan berat badan tu. Sebenarnya semalam ada satu kematian anak kawan yang sama-sama boleh dengan anak Kak Tini, kematian. Kak Tini tak tahu dia ada stroke. Budak muda, tapi cara makan dia kita ingatlah masa kita dulu-dulu dengan dia ni kan, kita ingatlah cara budak tu makan, hujung dia akan jadi macam tu lah, kena stroke. Jadi kan kita ni banyak sebab alasan yang takut apa sebenarnya kan. Kak Tini pun baru sedar bahawa kalau kita ni tak betul-betul berusaha untuk ajak orang sihat, kita akan kehilangan ramai orang dalam dunia ni, especially orang yang kita sayang. Walaupun dalam perjuangan kita ni kadang-kadang anak kita tak nak ikut, adik-beradik kita sendiri tak nak ikut, tapi orang luar yang bukan ada kena-mengena dengan kita, maksud saya bukan secara mara kita, tapi orang luar tu dah macam anak saya lah budak ni. Dah macam anak saya dah dia. So, tapi itulah bila saya tahu dia meninggal sebabkan stroke, maknanya stroke ni dia adalah pemakanan sebenarnya. Dia kena mengena benda lain saya rasa. Kan kalau doktor kata sebab ni sebab tu, sebab ini sebab tu. Kak Tini ni sendiri ada tulang yang mereput dalam usia yang bukan sepatutnya dapat tulang reput lah. Tapi doktor kata tulang memang tak boleh, tak ada vitamin yang boleh pump in untuk tulang tu jadi sihat. Tulang kita memang akan makin lama makin berlubang sebab dia hilang dia punya tu kan. Tapi apa yang Kak Tini dapat ilmu yang baru adalah kalau kita kuatkan muscle kita, tulang kita sendirinya akan jadi kuat sebab masa kita pegang tulang. Jadi so kita kuatkan otot. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kak Tini pun Alhamdulillah boleh bergerak cergas. Kak Tini ni bukan orang jenis yang slow. Kak Tini memang jenis orang yang cergas. Jadi spread the word. Sebenarnya kita bukan nak kurus tapi kita nak sihat. Setuju. Spread the words. Itulah. Betul Kak Tini kan. Semalam pun kita dikabarkan adik-beradik kelas ngaji juga. Adik-beradik kelas ngaji, Syudi dan Linda, adik dia pun kembalinya adik dia kan. Kita dengar sehari dua ni banyak sangat kematian yang berkaitan dengan serangan jantung kan. Kita tahulah mati tu pasti yang kata ni kan. Tapi yang pasti kita sebelum kita orang kata kita nak mati tu, kita tak naklah mati dalam keadaan yang kita rasa macam semua orang nak mati dalam husnul khatimah, nak mati dalam keadaan sihat. Kita tak nak ramai yang dulu kalau ikutkan lah dia kata sakit kita ni sebenarnya keturunan, tapi adakah kita nak keturunan kita dah tahu mak pak kita sakit kan, takkan kita pun nak. Itu bukan nak jadikan satu alasan. Sebenarnya bukan keturunan pun,
Kan kalau kita dengar cerita ada 2 anak kembar, satu orang Malaysia bela, satu orang Jepun bela. Kan itu kadang-kadang saya memang ada gunalah perkataan tu kan untuk kat kelab, nak bagi penjelasan dekat dia orang, bukan pasal keturunan sebenarnya pasal diri sendiri berkaitan dengan sakit ni kan. Ya Allah. So itulah Satu ilmu yang Kak Tini nak bagi you all supaya you all ada satu kata talking point dekat orang. Okay, kalau kita makan benda yang viral, kita makan benda viral tu sebab apa? Dia tanya. Kalau nak rasa. Rasa tu setakat 3 inci ni je. Lepas tu dia masuk badan, you all pernah fikir tak bila masuk dalam badan, dia buat apa dengan badan kita? Ramai orang tak pernah fikir. Dia ramai fikir nafsu kita yang 3 inci ni saja. Rasa-rasa dia tekak di mulut, di lidah, dia masuk dalam badan, tak pernah terfikir apa dia buat pada badan kita. Especially benda-benda yang dalam dunia kita sekarang ni banyakkannya ada gluten, tepung. Tepung tu kalau betul-betul dikaji, dalam dia ada glue kot. That's why dia panggil gluten. Bila ada glue tu dia akan payah, susah dan untuk keluar daripada badan kita. Salah satu memang dia akan susah nak keluar daripada sistem perhadaman kita sebenarnya. Jadi bila dalam badan kita penuh dengan toksik, di situlah penyakit berkeluar. Ramai orang tak percaya benda ni, tapi yalah, tengok, kalau kita tengok grup-grup pun banyak aja grup yang keluarkan makanan. Tepung berasaskan tepung, gula. betul. Itulah. Gula kita tahu racun paling utama dalam kehidupan kita kan. Ya, jantung sakit pun bukan sebab kolesterol, jantung sakit sebab gula. Apa yang kita bagi apa? The best solution untuk orang sakit untuk minum apa? Selalu bagi apa? Milo ni 40% gula. Saya bila dah faham tentang ni kan, masuk hospital hari tu, saya tanya, you tahu tak Milo ni tak elok untuk kita? Siap tu doktor kata apa? Budak orang tua ni jangan bagi dia masuk hospital. Setiap kali saya sakit kan, saya jumpa doktor, you really in pain. If you don't really in pain, don't need to enter hospital. You go back, you really tak tahan sakit baru datang. Doktor pun tak nak bagi saya masuk hospital. Sebab apa? Dia tak nak makan ubat satu, dia komplain pasal makan satu, macam cerita makcik ni. Lepas tu kita tengok kan, adinda kita Ustaz Nur Azman viral disebabkan gula kan. TikTok dia hanya cut gula kan. Ya Allah. Tapi makanan kita yang viral semuanya gula kot. Ya, betul Kak Dini. Dan gula tu pasti. Teori gula Dr. Ju adalah gula tu adalah dadah yang dihalalkan. Gila. Bila kita makan gula, kita akan nak makan lagi. Tak payah banyak lah. Kita makan nasi sikit je. Sebab Kak Din kurang makan nasi. Jarang makan nasi. Kita makan nasi je. Lepas makan nasi mesti kita nak makan lagi. Kita ada rasa nak makan lagi. Dia nak makan lagi. Kalau kita tak sedar benda tu, lalu Kak Din sulamkan dengan dengan air T-mix tu, supaya minum air banyak-banyak. Betul. Kita sangat bersyukur Kak Dini kan. Kita mengalih belah nutrition yang low GI dalam kita punya nutrition kita. So ramai yang tak tahu dalam F1 kita tu antara makanan replacement, makanan gantian kita ni yang paling terbaik di dunia, yang rendah gula, yang tinggi fiber, yang tinggi protein kan. Tapi masih tak ada juga, masih sehari sekali minum. Rasa-rasa minum, rasa-rasa tak minum. Apa pandangan Kak Tini yang kalau adalah perasaan macam tu, tapi bukan orang dalam kelas ngaji kita kan. Selalunya orang kelas ngaji kita ni sehari 2 kali 3 kali dia minum kan. Dia orang tak makan makanan viral tu. Sebenarnya macam apa yang CH ajar, kalau orang baru dia nak makan, bagi dia makan, tapi bagi dia makan dengan sedikit ilmu. Cakap boleh makan tapi jangan makan banyak. Boleh rasa takut kempunan sebab Allah sediakan banyak makanan dalam dunia ni. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan kalau kita sedar benda tu buruk, kita still nak makan, makanlah buat rasa. Jangan sampai kata orang mati kempunan, orang kata kan. Makanlah setakat rasa. Dan ingat apa dia buat pada badan kita. Dan bila benda tu ada mudarat pada badan kita, ingat Allah zalimkan kita ke kita zalimkan diri kita sendiri?
So bila kita fikir benda tu, kita letakkan iman dalam makanan, kita sendiri fikirlah sama ada aku beriman ke nak makan benda ni. Okey, kita letak iman dalam makanan. Sebab apa? Kalau kita makan gula ni, dia akan merosakkan jantung kita. Nak jawab apa dengan Allah? Kan, kita tahu gula tu akan buat kita sakit. Tapi kita nak jawab apa dengan Allah? Allah ni dia bagi apa yang kita nak. Kena fikir yang tu. Allah bagi apa yang kita nak. Jadi kalau kita makan benda yang mudaratkan badan kita, Allah akan kata, I give you what you want. You akan terima akibat dia. Apa yang you dah tahu benda ni, you masih buat juga. So, jangan salahkan Allah. Allah bagi apa yang kita nak. Jadi kita jagalah. Kadang-kadang tu dah jadi Kak Tini ni. Jadi ni Kak Tini ni agak keras sikit dalam grup coaching. Diorang kata Kak Tini ni mak tiri. Korang ni makan tak berhenti nak makan. Kau tahu tak korang tu coach? Selalunya kan tak apa Kak Tini sekali sekala. Okey, Kak Tini faham sekali sekala tu. Tapi bila kita sendiri makan, Kak Tini pun makan. Bukan tak makan. Kalau ada kenduri, memang pergi makan. Tapi hati-hati. Bila kita dah makan, esok jangan makan lagi. Kita ada puasa Isnin dengan Khamis. Kalau tak kuat juga puasa Daud selang sehari. Kalau kita letakkan cara-cara ibadah puasa Isnin Khamis ni bukannya puasa yang suka-suka nak buat, sebab di situ Allah suruh kita berhenti makan, pause makan supaya ada masa untuk badan tu keluarkan benda yang kotor tu dulu. Sebab benda ni semua dia jadi atas sebab habit yang keep on makan tanpa berhenti. Itu sebabnya kita jadi macam tu. Dan kalau sebenarnya Kak Tini pun bersyukur sangat dapat Herbalife ni, and then Kak Tini bersyukur dapat grup ni, grup kelas ngaji, sebab kita masukkan iman dalam program kita tu. Kalau kita tak ada iman, kita main buat kita makan untuk kurus, kita bukan buat dengan iman, kita makan sebab kita nak cantik, bukan dengan kita nak sihat nak ibadah. Ada berbeza benda tu. Kalau kita makan kurus cantik, lepas ni kita akan pakai baju ketat-ketat, kita nak tunjuk badan kita cantik. Kak Dini pun dah faham benda ni, cakap okey sekarang ni aku ni nak kurus sebab nak beribadah. So bila kita makan, kalau kita rasa lepas makan kita malas nak ngaji, malas nak itu, malas nak ini, maknanya makanan tu bukan elok untuk ibadah lah. Kena fikir yang itu. Itu yang selalunya kita betulkan niat kita ya kata ni kan. Betulkan niat kita dulu awal-awal. Kenapa kita nak ambil Herbalife ni kan? Untuk apa? Kan? Alhamdulillah sebenarnya sahabat-sahabat. Talking point juga Eda. Talking point bila kita jumpa orang sakit. You all nak sihat ke you all nak cantik? Itu je. Kalau nak sihat, janganlah makan benda ni. Benda ni memudaratkan. Macam mak kata orang kata keturunan. Mak kita dulu makan pagi, makan nasi. Bukan mak kita makan protein shake. Tak ada. Mak kita makan nasi pagi-pagi supaya kenyang katanya. Tapi lepas tu dia buat apa? Dia pergi kebun. Kita buat apa? Kita browsing. Cara hidup kita dengan cara hidup dia dah tak sama. Kita tak pergi kebun kot. Kalau pergi kebun silalah makan nasi. Kau pensan pula tak makan nasi kan. Tapi kalau makan shake, lepas tu kita pergi kebun, kita sihat berganda-ganda kot. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya Herbalife ni walaupun dia bukan daripada orang yang Islam, tapi sebagai orang Islam kita ada pilihan juga. Sebab kita boleh makan, katalah kek tu sihat. Kek tu makanan. Shake ni pun makanan. Yang mana lebih sihat untuk kita? Kita ada pilihan. Tapi kita kena ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, apa pun tak jadi. Jadi penting untuk kita bagi sedarlah pada orang-orang yang tengah sedap makan ni. Bukan senang nak suruh orang stop makan. Benda sedap kot kan. Benda sedap. Siapa nak berhenti kalau benda sedap? Tama-tama ni ketam ni pula kita nak makan kan. Pergilah makan. Jangan ada rasa tersangkut. Kadang-kadang orang bagi kita makan. Itu rezeki yang Allah hidangkan depan kita. Tak nak makan tu orang bagi rezeki ni. Lepas tu you katalah anything happen kan, you tak makan rezeki Allah bagi. Tak jawab apa Allah.
Lah, Makan tapi dengan diorang kesedaran. salah faham kat sini kadang-kadang dia ingat kata semua tak boleh makan. Ikut program tak boleh makan. Saya kata boleh. Contoh Boleh. kita nak makan mi ketam. Takkanlah nak makan mi ketam sampai 2 mangkuk tu kan. Satu, Kita nak takkan makan makan satu mi ketam mangkuk. hari-hari. Gitu. Ha, Nanti diorang tak nak pula buat mi ketam kat kita pula kan. ya gitu. Ni nak makan mi ketam kan. Diorang dah kata seram pula bila Kak Tini cerita kan. Oh ini Kak Tini memang kena jadi mak-mak dalam grup kita ni. Memang Masya betul Allah. semua ada Rizak ni kita kan. Tapi mana-mana pergi pun Kak Tini jangan ajak dia asyik kita ni. Tapi kita kau makan je lah, tak kisah, okey je. Kak Tini Kak makan. Tini mungkin boleh share. Kak Tini turun 30 kilo kan dengan Herbalife Nutrition sebab kita jumpa dengan makanan yang baik, lagi halal kan. Selalunya ramai yang kata, oh contohlah kita ambil contoh tadi Kak Tini cerita kek. Yelah, kek tu halal tapi adakah baik untuk kesihatan kita kan? Tapi dia tengok bila Kak Tini turun 30 kilo, 30 kilo banyak kot sahabat-sahabat kan. Orang nak turun 3 kilo pun kadang-kadang Allah struggle. Dulu kalau saya nak turun sekilo pun, dia naik lagi ada. Kan? Ni turun 30 kilo. Mungkin boleh Kak Tini bagi tips sedikit kepada kami adik-beradik ni yang masih duk ada plateau lagi, yang duduk struggle nak turun lagi, mungkin ada 10 kilo, 20 kilo kan. Boleh bagi tips sikit. Apa Kak Tini buat? Sebab kami tengok. Plateau ni dia jadi sebab kita buat benda yang sama hari-hari. Cuba ubah. Kak Tini bila Kak Tini tak boleh turun, the first thing Kak Tini buat is intermittent fasting. Katakan ni puasa Isnin Khamis, okay? Kak Tini puasa Isnin dan Khamis. Lepas puasa Isnin Khamis tu, the next day tu Kak Tini punya buka puasa is pukul 12 tengah hari. Selalunya. Kan? Pukul 12 tu Kak Tini start makan atau pukul 11 ke, as long as Kak Tini tak kena gastrik. Kak Tini akan tahu bila Kak Tini nak kena gastrik tu sebab perut Kak Tini dah kosong sangat. Sebab selalunya malam tu Kak Tini memang tak makan apa-apa, kecuali shake lah kan. Tapi bila orang yang ada gastrik ni, dia ada history, dia kena ada kesedaran yang kalau dia dah mula rasa nak datang benda tu, you kena buka puasa. And first thing you makan is shake, bukan makan benda yang bukan-bukan. Jadi Kak Tini ni bukanlah pandai sangat, tapi Kak Tini pengalaman. Puasa Isnin Khamis tu ibadah. Itu sunnah, ikut buat yang itu. Puasa putih 13, 14, 15 buat juga. Dan kadang-kadang dia kebetulan dia jadi Isnin 13, 14, 15, lepas tu terus puasa. Continue. Dan cabaran dia bila kena puasa putih tu weekend. Dia kena weekend. Puasa pun namanya sunat. Kalau kita keluar ataupun kita ada kenduri, kita wajib makan tempat kenduri tu meraihkan orang. Puasa tu sunat. Jadi kita pilih. Dalam agama ni dia very simple and nice. Dan kalau pergi kenduri, bukanlah makan pinggan setinggi gunung satu. Kalau kita dalam kenduri lah, kata kenduri. Dan dia orang hidang banyak-banyak makan. Yang kita nak ambil kuih tu dua, kuih ni dua, kuih ni dua, kuih ni dua. Tiba-tiba kuih orang hujung tak dapat ambil kuih. Kita berdosa sebab apa? Kita boleh ambil satu tapi kita ambil dua. Sedang sebab apa? Kita ambil share orang yang tak dapat. Dosa tau. Betul. Kak Tini dengar benda tu kan setiap kali pergi ke kelas, diorang ada makanan. Kadang-kadang kan tengok ada berapa orang, ada berapa kuih. Tengok orang depan tu ambil macam mana. Dan tengok bila orang hujung tak dapat makan, sometimes Kak Tini bagi makanan Kak Tini. Kak Tini bukan sebab kita tak nak rezeki tu, tapi kita tahu kita makan bihun goreng memang cari penyakit kan, so tak apa bagi ke orang lain. So di situ kita tolak ansur. Kadang-kadang kalau Allah nampak cara kita tu memang budak ni betul-betul nak jaga makan dia, jaga badan dia, di situ Allah pun tak bagi kita naik berat badan. InsyaAllah sebenarnya kita makan dengan orang meraihkan itu satu pahala. Raih, sekarang je lah makan je, tak kisah, okey je. Cumanya selalu tu agak bising sikit lah. Benda ni tak sihat lah. Betul, selalu kena tegur. Janganlah cakap tak sihat, tak baik. Rezeki Allah, okey, faham. Rezeki Allah, okey. Kalau tak sihat, makan sikit cukup, jangan makan banyak. Rasa bersalah. Rasa Kak Tini datang Penang hari tu. Tapi saya wajib. Kan? Kak Tini raihkan saya makan jugalah mi udang tu kan.
Sebenarnya Kak Tina pening sikit tapi Saya tengok kat Tina rasa bersalah je saya dengan kan. Tapi tak apalah sebab kami nak raikan kan. itulah makan juga. Tapi tak apa. Di situ Aida dapat pahala sebab apa raikan Kak Tini makan. Kata okey lah benda tu rezeki kau orang nak bagi. Kalau ikutkan memanglah kita tak boleh makan. Tapi one weekend you makan satu mi. Katanya makan mi udang hari tu. Makan mi udang dah lah besar pula tu kan. So makan rasa. Lepas tu balik pada Penang dah tak makan dah benda tu. Jadi kita makan di situ sahaja. Lagi satu kita pun tapi tak naklah guna alasan kata oh tak apa kita ada penawar, ada detox, tak nak guna. Tapi hakikat kita boleh guna bila sekali-sekala kita makan benda-benda yang agak-agak yang apa ni kan. So kita nak turun balik senang je dah. You makan ikut kalori you je. You kan ada apa ni magic number. Magic number tu. Makan ikut magic number tu. Kalau kita katalah satu hari tu kita dah makan 1 kali pas tengah hari. Okey, aku dah makan 150. Ada lagi dalam 500 macam tu. You jangan makan nasi. You makan benda lain yang cukupkan 500 tu. Tapi sebenarnya kita tak makan nasi sehari tak matilah. Kak Tini tak faham kenapa orang kata boleh mati aku tak makan nasi. Masalahnya kita perut nasi kat sini. Dia ketak lutut dia orang kata tak makan nasi. Tak lagi gigil. Jarang makan nasi sebab terasa bila kita makan nasi tu kita akan nak makan lagi. Itu yang kita tak nak makan nasi. Bukanlah tolak makan. Kalau pergi kenduri memang makan. Nasi tu orang kita kan nasi. Ya, betul-betul. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tini. Sama-sama. Kak Tini turun 30 kg. Memang rutin Kak Tini. Pagi-pagi memang sarapan pagi yang ideal. Sarapan pagi dengan penuh dengan nutrition. Betul? Setuju Kak Tini? Setuju Kak Tini, setuju. Pagi kalau Kak Tini pagi makan hanya bila Kak Tini berpuasa. Berpuasa maknanya kayak sahur dengan shake. Berbuka dengan shake. Makan malam tu ikut. Kadang-kadang memang kita tak makan nasi. Kak Tini memang makan pasta. Normally pasta, white sauce. And then kalau hari-hari lain Kak Tini buat intermittent fasting. Intermittent fasting kenalah Kak Tini punya air tu T-mix dengan Elo tu memang Kak Tini minum. Kalau ada NW memang masuk sekali lah minum. Itu sangat power NW tu kan? So sahabat-sahabat belajar sesuatu pagi ni. So sekiranya ada masih yang duk preto lagi kita punya penurunan berat badan kita agak-agak yang susah sikit tu, jom kita ubah sikit sebab badan kita ni cerdik kan, body kita ni sangat cerdik. So kita ubah sikit. Kita ambil dapat pahala Isnin Khamis berpuasa insyaAllah. Dia suatu kalau kita tengok kelas ngaji kita pun 2.0 ni Isnin dengan Khamis. Sebab kita bagi laluan hari lain tu untuk pergi beriadah bersama orang kata apa, ambil sikit lah time kita dengan Allah 20%. So 80% tu adalah melalui pemakanan kita. Untuk kita bantu kita nak sihat. Bonus sebenarnya dapat turunkan berat badan, nak tambah berat badan, nak maintain. So kalau kita tengok Kak Tini memang dah maintain dah. Setiap kali saya jumpa Kak Tini memang tak ada pun penurunan ke tambah ke. Rasa macam ya Allah Kak Tini kan, mungkin ada yang siapa share ke, boleh share kot kalau tengok gambar Kak Tini tu kan. Ada orang yang share ke? Sekiranya korang ada sakit macam Kak Tini, korang tak nak ku gemuk dah. Tu you all tengok gambar Kak Tini. Yang ni masa Kak Tini ambil gambar belah kiri ni, ini adalah grup cuci-cuci telekom. Kita orang buat macam dinner kan. Yang ini Kak Tini naik tumpang orang. Kak Tini masa ni sakit lututnya ya, sakit belakang punya ya. Badan lebih kurang 90 kilo masa ni. Rasa-rasa kadang-kadang rasa bersalah Kak Tini kan, rasa zaz kan. Dah lah tumpang orang, kita dah lah besar kan. Belakang boleh duduk 3 orang, 4 orang, boleh duduk 3 orang je kan. Saya dulu tahu lah. Dapat seat depan. Kalau kita pada macam ni, kita dapat seat depan. Kita nak duduk sebelah-sebelah dengan kita. Terempit. Kan kadang-kadang okey yang besar duduk depan nak balance kan. Betul. Rasa je kita kan. Dah tahu lah mungkin ada orang okey je. Kita lah kan. Memang kalau kata nak kereta pun kita tengok kan. Nak naik kereta yang depan sebab kita nak bagi laluan kepada belakang boleh duduk 3 orang 4 orang tu kan, selesa tu. Siapa yang besar rasa duduk depan.
Rasalah Gambar yang sebelah tu pun belum ideal. Masa ni kat sini 65 kilo. Tapi nampak kurus kan, nampak kecil. Sebab apa? Kita turun, yang ini kat sini latest, yang ni Datin ni. Nampak Datin ni, dia pun jaga makan juga. Tapi dia bukan dalam program. Dia memang orang jenis jaga jaga makan. makan. Jaga makan. Kalau kita tengok kat sini yang duduk tu nampak yang ni. Tu lagi luar biasa. Siap pegang bel lagi tu kan. Aduh, ada cerita balik Bear ni. Anak kat sini ni dia kesian dengan budak-budak yang ada kanser. Dan travelling bear ni kalau kita beli, kita masuk dalam foundation budak-budak yang kena kanser. Jadi bila kita update gambar bear ni dalam mana-mana kita pergi, at least budak yang kanser ni tak dapat pergi, dia dapat tengok IG tu, oh orang ni pergi sini. Dan yang ini masa ni pergi Langkawi, nak pergi panjat gunung, bukan gunung, nak pergi tengok Telaga 7. Dia punya tangga tu punyalah tinggi, ya Allah. Semangat tinggi, rasanya dalam sampai 100 anak tangga, give up, tak boleh naik dah. Anak dia kata tak payah naik lama, tak ada benda kat atas. Memanglah dia kata telaga tu same level dengan air terjun tu. Dia kata okay, faham. Anak tu kesian kat mak dia kan. Nak naik kan. Tak boleh, memang masa ni lutut pun bengkak. Jadi memang kalau badan kita besar macam ni, siapa-siapa dah jumpa siapa yang sebesar-besar ini, suruh dia kontrol makan dulu. Kat sini dapat turun 3-4 kilo masa first month pun dah happy sangat. Syek habis je, coach saya nak lagi 2 botol. Tapi Kak kena masuk program, kena masuk membership pun semua kan. Tak apa, nanti saya cari duit. Saya kata saya nak juga. Saya tak nak putus benda ni. Alhamdulillah sampai hari ni kan Allah izinkan kita benda tu tak putus walaupun kita susah. Jadi makna apa? Allah bagi kita apa kita nak. Betul. Kalau you all nak makan benda tak elok pun, Allah bagi apa kita nak. Tu je. Jadi kita selitkan ibadah dalam makan kita. Kalau makan benda ni, dia memudaratkan dan akan ganggu kita solat, berzikir apa semua, stop. Jangan makan. Setuju. You all semua boleh buat. You all semua orang Islam. Itu je. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tini perkongsian pagi ni. Alhamdulillah. Kak Tini sentiasa diberkati, dirahmati Allah Ta'ala, diangkat kesulitan dalam kehidupan kat sini, dipermudah setiap urusan, dilapangkan rezeki. Kan? Hari ni banyak sangat tip daripada Kak Tini untuk kami adik-beradik kelas ngaji. Selain kita dapat tadi perkongsian daripada Al-Fadil, Ustaz Fuad berkaitan dengan zakat, tentang penyucian jiwa kan. Sebenarnya kalau kata nak minta kupas daripada Kak Tini ni, sampai besok pun tak habis kan. So yang benda yang mana dapat bersama dengan kita pagi ni sangat luar biasa, bersyukur. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu yang manfaat dan untuk kita sebarkan kepada orang lain kan. Jangan kedekut tahu ilmu yang kita dapat. Jangan tokok tambah pula. Kalau rasa tak yakin, no problem, bawa datang jumpa coach kita kan. Kalau kata kita nak lebih, nak tahu lebih detail, mungkin dengan perkongsian Kak Tini tadi, Kak Tini boleh turun 30 kilo. Kak Tini kata puasa Sinagame. Mungkin tadi ada yang terlepas pandang tak dengar Kak Tini makan apa, ambil shake macam mana kan, sehari berapa kali. Okay, so kita dekat Zoom. Kalau kurang yakin, tanya dengan coach. Kita ada coach. Sebab saya sendiri turun 17 kilo, Alhamdulillah. Sebab saya ada coach, saya ikut meal plan yang coach bagi, dengar cakap coach, serius saya gunakan produk yang coach cakap, sangat bersyukur. 17 kilo, banyak sahabat-sahabat kan. InsyaAllah sama-sama. So kita ada masa lebih kurang 15 minit sebelum mungkin Kak Tini ada sepatah dua untuk nasihat adik-beradik kelas ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Kak Tini bukanlah orang yang selayaknya bagi nasihat, tapi sebenarnya kalau you all nampak orang kat luar sakit lah kan, ajaklah cara tukar ubah makan. Selalunya apa yang kita dapat adalah, saya tak makan pula, saya tak makan nasi tapi saya tak mau kurus-kurus. Saya cakap, Kak Tini cakap apa dia? Kena ada coach. Jadi kalau tak ada coach, buat sendiri-sendiri memang tak mampu. Ada yang baru ni, ada kawan kat ni, anak dia dah badan dia lebih kurang 100 kg. Dah mula risau, anak dia gemuk. Saya cakap, suruh masuk program, cakap. Dia masih lagi terfikir-fikir apa semua kan. Tapi selagi
Saya akan gunakan budak yang meninggal ni sebagai alasan supaya dia fikir kalau dia nak tak anak dia sakit kena stroke. Selalunya sekarang ni kematian kebanyakannya berlaku umur 35 hingga 45. Very young age. Sebab apa? Tengok apa dia makan 5 tahun lepas. Semua makanan viral. Kalau tak percaya pergi tengok apa makanan viral 5 tahun lepas. Setuju. You all kena ada ni benda ni ya. You all semua dah tahu benda cara nak turun berat badan, cara nak hidup sihat. Sekarang ni kita tak usah cari orang nak kurus, cari orang yang nak sihat. Siapa kali tu? Kak Noraini ya. Kita cari orang yang nak sihat. Sebab apa? Masalah kesihatan sekarang ni bukan perkara yang kecil, besar. Hospital makin banyak. Orang yang sakit makin banyak. You pergi hospital sekejap je tengok orang penuh semua sakit. Boleh you usaha dan lebih kepada Kak Tini nasihat pada you all, jaga diri you all dulu. Jaga diri you all dulu. Bila nak makan benda-benda viral ni, fikir sama ada benda tu beri manfaat kepada kita atau tak. Makan tu biar jangan iman. Jangan makan dengan kata orang viral kan. Makan biar ada iman sikit supaya Allah tak question kita. Kau tahu benda tu sakit kau makan juga buat apa. Jangan sampai ada benda tu. Kita dah jadi coach ni semua orang dah pandai sebenarnya. Jangan jadi gemuk balik. Itu je. Masya Allah, tabarakallah. Thank you Aida. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Minta maaf sekiranya ada yang tersinggung, ada yang terasa dalam keadaan Kak Tini memberi tanpa ada rasa nak melukakan hati sesiapa. Very natural. As kakak, Kak Tini nasihatkan jadi pilih sihat, makan biar dengan ada iman. Sebab badan kita perlu untuk ibadah, bukan untuk viral food. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan ya Allah. Terima kasih Kak Tini lagi sekali. Sangat bersyukur kan. Makan dengan iman. Ingat tu, makan dengan iman. Bukan makan dengan bersama dengan iman. Sahabat kita yang ada dalam kelas ngaji ni. Ingat tu? Okay? Alhamdulillah.